masalah. Saya nak sebut kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, mulai hari ini kita tak payah lagi mengharapkan peruntukan kerana nampak sangat kerajaan, rasanya kerajaan sudah pun putus, memang tak nak bagi. So, tak payah. Puan Yang di-Pertua, dalam 3 minit terakhir ini saya ingin menyentuh berkenaan dengan peruntukan ahli parlimen. Ya, saya mewakili ahli-ahli parlimen yang lain. Kita rasa agak tersinggung dengan kenyataan Menteri Ekonomi apabila ia menyebut bahawa kerajaan, dalam saya petik dalam berita harian pada 13 Oktober 2023, kerajaan tidak mahu peruntukan wakil pembangkang diguna bayar TikToker. Ini kenyataan dikeluarkan oleh Muhammad Pandan. Beliau banyak hari tak hadir, saya tak tahu ke mana, tetapi kita nak nyatakan bahawa apabila kenyataan ini keluar, satu perkara yang mengguris hati, seolah-olah kita bila diberi peruntukan nak bayar TikToker, dan ia nampak selari dengan kenyataan beliau juga pada 18 November 2022, sehari sebelum pilihan raya lepas, pilihan PRU tahun lepas. Katanya PN bayar sehingga RM50,000 Malaysia dapatkan pengaruh TikTok. Rupanya perkara yang sama dibawa sampai ke hari ini. Maka kita nak sebut bahawa peruntukan kalau diberikan kepada kita, ia melalui pelbagai proses, APU dan sebagainya. Ada proses-proses penilaian dan bukan mudah-mudah nak bayar kepada TikToker. Kalau tak nak bagi, janganlah disebut begini. Kita tidak ada masalah. Saya nak sebut kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, mulai hari ini kita tak payah lagi mengharapkan peruntukan kerana nampak sangat kerajaan, rasanya kerajaan sudah pun putus, memang tak nak bagi. So, tak payah. Tak payah. Sebab apa? Sebab kita dulu, saya sebagai ahli parlimen kerajaan, saya masih ingat di kerusi itu saya berada ketika Perikatan Nasional mentadbir kerajaan. Kita minta bagi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Kita menulis, kita hantar surat. Alhamdulillah, walaupun tak banyak tapi Paguh memberikan RM300,000 Malaysia bakul makanan tanpa perundingan. Tuan Dr. Mahathir ketika kerajaan Pakatan Harapan bagi peruntukan tanpa perundingan. Tidak ada perundingan. Baik, nak runding apa lagi? Tuan-tuan dah ada kerajaan yang kukuh pada hari ini. Lebih daripada hampir 2/3. Ada perundingan. Kerajaan jemput untuk rundingan. Perundingan ada masa tu. Sila. Kerajaan jemput untuk runding. Kenapa tak jemput, tak nak hadir untuk runding? Kerajaan takut disalahgunakan. Sebab itu ada syarat-syaratnya. Kenapa tak hadir untuk runding? Itu soalan saya. Saya rasa sama poin. Baik. Isunya soal runding atau tak runding. Ini runding ni untuk apa? Kalau ada syarat, bagi tahu ke sinilah syarat. Supaya rakyat semua boleh melihat apa syaratnya. Kita bentangkan syarat 1, syarat 2, syarat 3. Sebut di dalam dewan ini. Kenapa perlu runding? Kerajaan Kelantan umum peruntukan pembangkang. Tidak ada perundingan. Terus bagi kerana adu dipilih oleh rakyat. Kerajaan Terengganu tak dapat bagi pada pembangkang, Tuan Speaker. Kerajaan Kedah sebab tak ada pembangkang. Kerajaan Kedah bagi pada pembangkang tanpa rundingan. Perlis bagi pada pembangkang tanpa rundingan. Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan tak ada lagi pengumuman nak bagi pada pembangkang secara sama rata, walaupun Pulau Pinang dan Negeri Sembilan kerajaan PHPN menang 2/3 majoriti. Kita boleh melihat siapa yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi saya fikir bahawa hari ini kita putuskan bahawa soal peruntukan ini, kalau mereka tak nak bagi, kita boleh stop sampai ke hari ini. Kita tak payah bagi kerana bila kita jadi kerajaan yang ada pada hari ini sebagai pembangkang, mereka tidak akan tuntut lagi peruntukan kepada mereka pada masa itu. Sebab itu saya nak pesan, jangan berlaku zalim terhadap duit rakyat. Orang kata, Menteri Ekonomi kata, kita bagi kepada rakyat, bagi terus pada rakyat. Mana bagi terus pada rakyat? Hakikatnya, parlimen kerajaan, mereka dapat peruntukan untuk pembangunan mereka itu satu, mereka mendapat tambahan untuk mereka agihkan sebanyak 38 juta atau 4 juta. Pada realitinya mereka lebih daripada ahli parlimen pembangkang. Tapi tidak ada masalah, rakyat sudah melihat, dan saya pesan, jangan berlaku zalim. Kerana doa orang dizalimi tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikan keli di Tanjung Malim, di bawah angin ke Kampung Delima. Jangan sekali berlaku zalim. Langit tak ingin, bumi tak terima. Sekian, Assalamualaikum. Mas, saya nak tanyalah, rundingan tu zalim ke? Kalau kita minta untuk datang berunding tu, kira zalim ke? Kenapa kena tuduh-tuduh macam tu? Datang je lah berunding, tak ada masalah.
Rundingan itu satu platform yang baik untuk kita dapat kerjasama yang baik antara kedua-duanya. Pasir Mas jawab. Jadi itu pandangan lepas tu saya. Landing. Isu runding ini, ya Muhammad, daripada Ampang. Isu runding ini kita sudah tahu apa yang dikehendaki oleh kerajaan. Kerajaan mahu supaya apa yang sikap dibuat dalam angkuh. MOU Beruas, ketika beruas. zaman Kepentingan Bera jadi rakyat. Perdana Menteri. Baik, itu jelas. Soalnya situasi berlainan. Ketika Bera jadi Perdana Menteri, ia slight majority pada masa itu. Sekarang kerajaan telah ada majority yang selesa. Adakah kerajaan nak berunding kerana kerajaan sendiri tidak yakin dengan ahli-ahli parlimen daripada kerajaan ini? Pasir Mas, Itu isunya. bukankah itu sikap Kita nak bagi, saya tidak masalah. Okey, masa dah habis dah. Terima kasih. Ya, sikap Baik, terima kalau kasih. pentingkan rakyat, kita duduk berunding. Beruas. Jangan rasa Beruas. sombong. Okey, saya jemput Puncak Borneo.